A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi pagi ni saya nak membawa beberapa hadis yang berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan. Inilah musim-musim begini kan, ya, dalam keadaan ekonomi yang orang kata kurang baik, barang pun naik dan sebagainya, terkadang memberi tekanan kepada kita. Ya, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita menghadapi kepelbagaian corak, warna, cuaca dalam kehidupan ni, ada perkara yang mampu kita ubah, ya. Dan ada perkara yang kita tak mampu untuk kita ubah. Jadi perkara-perkara yang boleh kita ubah, kita usaha untuk ubahlah. Contoh dalam perkara yang dalam bidang kuasa kita, ya. Cara kita tidur, kita sebelum ni tidur pukul 10, mungkin kita nak awal sikit pukul 9, yang tu boleh ubah. Cara pakaian kita, mungkin pakaian ni sebelum ni tak baik, nak lebih baik. Okey, ada yang boleh ubah. Ada kalanya perkara yang di luar daripada kemampuan kita untuk kita nak ubah. Contohnya tentang cuaca yang tidak menentu, kadang hujan lebat, kadang banjir. Jadi itu di luar daripada kemampuan kita untuk kita mengubah. Kalau nak ubah, mungkinlah kita nak perbaiki sistem perparitan dan sebagainya. Itu memakan masa yang lama. Jadi bagaimana cara untuk kita menenangkan diri kita? Kita nak bahagiakan diri kita. Rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana letaknya bahagia? Di mana letaknya ketenangan? Letaknya kebahagiaan, letaknya ketenangan itu adalah di dalam hati kita. Di dalam hati kita itu akan hadir, akan adanya, akan wujudnya ketenangan. Bila kita rasa tenang, kita bahagia, kita rasa tak ada masalah, maka perbuatan kita, orang kata reaksi, tindakan kita akan menjadi perkara yang baik-baik. Sebab itulah semua perkara tindakan kita bermula dengan apa yang ada di dalam hati kita, ya, di dalam minda kita. Kalau kita rasa benda tu baik, baiklah. Tapi kalau kita rasa benda tu tidak baik, dia akan memberikan implikasi yang kurang baik. Contohnya lah, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi pasar raya. Kita pergi ke pasar raya, kita nak beli apa? Kita nak beli satu barang, sayur contohnya. Bila ada sayur, kita tengok, sayur ni bagus dah. Apa dia punya tindakan dia? Bila sayur ini baik, kita akan beli. Tengok, tindakan dia ialah kita membeli dan kita rasa yakin, dengan apa yang kita beli. Tetapi kalau dalam pemikiran kita pergi ke kedai, kita nak beli sayur, dalam tanggapan kita, sayur ni dah lama lah, sayur ni tak sesuai lah, ini tak organik lah. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu dia akan mempengaruhi tindakan kita. Apa tindakan kita? Tindakan kita seterusnya ialah kita tidak akan membeli. Kita tak akan beli sayur tu, sebab kita rasa benda tu tidak sesuai. Begitulah kebahagiaan. Jadi kalau satu perkara yang datang kepada kita, ya, kita boleh ubah sama ada ianya benda yang baik ataupun yang tidak baik. Tetapi asasnya, kalaulah benda tu tidak baik, memanglah kita tak boleh nak ubah, ataupun benda yang, contohlah benda yang haram, ia tetap haram. Tapi benda yang perkara biasa dalam kehidupan kita, yang merupakan ujian-ujian yang kena kita. Jadi kalau kita nak jadikan ia baik atau peluang, dia akan menjadi peluang kepada kita. Jadi pagi ini kita nak cerita tentang kebahagiaan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi sebutkan beberapa faktor yang boleh mendorong, membawa kita kepada kebahagiaan, ya. Sabda Rasulullah SAW daripada Nafi' bin Haris, minas sa'adatil mar'i al-jarus salihu wal markabul hani'u wal maskanul wasi'. Ya. Di antara faktor-faktor yang membawa kepada kebahagiaan, termasuk dalam kebahagiaan seorang, adalah yang pertama ialah jiran yang soleh. Yang kedua ialah kenderaan yang menyenangkan ataupun keadaan yang
yang selesa, dan yang ketiga ialah tempat tinggal yang luas. Jadi di sini 3 ciri yang disebutkan oleh Nabi bagaimana kita nak mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama sekali ialah jarus soleh, jiran yang baik. Memang betul rakan-rakan, teman-teman, kalau kita dapat jiran yang macam itulah keadaan dia, kita tak kata dia tidak baik, kita tak orang kata nak ijjad dia, tetapi itu menjadi cabaran kepada kita, maka terkadang menjadi cabaran kepada kita. Tapi sebenarnya walaupun jiran yang tidak baik itu ialah tidak baik itu kadang memberikan suatu tekanan kepada kita, tapi kitalah yang ubah, sebab jiran kita tak boleh nak ubah. Jadi kita yang boleh mengubah. Jadi dalam siri kita bincangkan tentang akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Maka kita, bagaimana kita nak berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang mungkin tidak menjadikan kita selesa. Jadi memang jiran yang soleh, jiran yang baik ini, dia akan memberikan ketenangan kepada jirannya. Jadi jadilah kita ini jiran yang sentiasa memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi ustaz, yang jiran sebelah tu menyakitkan kita, menyusahkan kita, mengganggu kita. Okay, di situ adalah cabaran dan peluang kepada kita bagaimana kita nak mengambil apa? Kita nak mendapatkan suatu cara sebentar di mana kita jadikan ia sebagai peluang. Peluang apa? Peluang untuk kita membantu dia ataupun menguji kesabaran dan ketenangan kita. Jadi di sini kita sentiasa berusaha. Jangan pula orang buat tak baik, kita balas lagi yang kepada yang lebih besar. Lepas tu jadi situ jadi permusuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila jirannya membuat sesuatu yang menyakiti, tapi Nabi sentiasa berbuat baik kepadanya. Jadi kitalah, kalau kawan jiran kita tu tak baik, kita berusaha untuk sentiasa berbuat baik kepada dia. Kita hulurkan sedikit, mungkin sarapan pagi, minum petang kan. Dia tak nak tegur, kita tegur dia. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita sentiasa berbuat baik kepada jiran kita, Allah Ta'ala pun menjadi asbab memberikan hidayah kepada jiran kita untuk menjadi baik seperti kita. Jadi kita menjadi pengubah, orang yang mempengaruh, jadi influencer kepada orang lain untuk menjadi baik. Kemudian markabul hani, pertanyaan yang selesa. Jadi ini memang itulah bagi kita yang berkemampuan. Tapi kalau tidak berkemampuan, Nabi kita itulah sebahagian daripada ketenangan, kebahagiaan. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memiliki perkara itu, ialah bagaimana kita nak membahagiakan diri kita dengan redha dengan apa yang ada, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana redha itu juga di antara asas bagaimana untuk kita menenangkan diri kita dan membahagiakan diri kita. Maskanul wasi', rumah yang luas, betul. Secara fizikal, bila kita ada rumah yang luas, yang selesa, kita akan rasa tenang, rasa bahagia. Namun sekiranya kita tidak berkemampuan, bukan bermakna kita tidak boleh mendapatkan atau mencari ketenangan dan kebahagiaan. Jadi luaskanlah rumah kita walaupun tersempit. Bagaimana kita hias dengan perhiasan ataupun susun atur yang selesa, kemas. Kalau rumah besar segi fizikal tapi tak pandai mengatur pun akan menjadi sempit. Rumah yang kecil saiznya, tapi kalau kita dapat menyusun atur, buat decoration yang nampak dia luas, ada sisi pandang reflect daripada cermin, lepas tu kita kurangkan perabot-perabot yang orang kata yang besar-besar, jadi dia juga boleh memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada diri kita. Jadi insyaAllah rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita orang kata mengatur, mengurus hati dan jiwa kita. Asbab yang ada itu merupakan ekstra, tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi rakan-rakan, teman-teman, terima kasih bersama kami. InsyaAllah jumpa lagi dalam Bicara Munawarah, dibawakan untuk anda oleh Akademi Keluarga Fitrah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.